أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang bersahabat Tuan Imam, Tuan Bilal, Siap, Ketua Kelas Masjid, Tuan Guru, para asatidz, muslimin muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak muslimin, subhanallah. Dahulu dan selamanya marilah kita merapakan persyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu pada pagi ini dalam kuliah subuh. Dan hari ini saya dah masuk 1 Rejab. Syaban dah? Sila 1 Syaban. Maknanya dia berangkai Rejab, Syaban, Ramadhan, Ramadan, insyaAllah mudah-mudahan. Alhamdulillah, tuan-tuan Allah Ta'ala, terima kasih kerana sudi menjemput saya buat kesihatan dia, insyaAllah. Dari pagi ini saya suka saya berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu hadis daripada hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis yang ke-22 daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahawa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala zalika syai'a adkhulul jannah?" Qala na'am. Maksudnya, apakah pendapat kamu jika aku melaksanakan solat yang wajib, solat maktubat, bersaum Ramadan dan berpuasa Ramadan, bersumtu Ramadan, wa ahlaltul halal dan menghalalkan yang halal, wa haramtul haram dan mengharamkan yang haram, wa lam yazid ala zalika syai'a, dan aku tidak tambah sedikit pun dengan amalan sunat, adakah aku akan masuk syurga? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Itulah hadisnya. Dan kita tengok sedikit biografi hadis, periwayat hadis, iaitu Jabir bin Abdullah rahimahullah radhiyallahu anhu. Jadi Jabir ini bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji As-Salam. Gelaran yang diberikan kepada beliau ialah Abu Abdullah. Ada nama Arabnya mudah-mudah je, tak macam nama kita susah nak sebut kan. Nama macam sedap, tapi kadang-kadang makna tu tak berapa nak ada kan. Ada yang nama apa? Malaka. Nama boleh ambil nama daripada Al-Quran, tapi kena tengok makna kan. Ada orang buat nama Khairul Bariyah,
Cantik lah nama tu. Sebab ada juga, sebab dia kembar, dia ambil, dia buat nama seorang lagi, Syarul Bariyah. Jangan. Maknanya dia teruk. Lepas tu nama-nama ni, tapi sekarang mudah-mudahan nama ni kita boleh tengok search di dalam Google, Mr. Google, dapatlah nama-nama Islam dan sebagainya. Tapi nama tu biarlah nama yang mana dia mudah. Dan sebenarnya ada satu ataupun dua rangkap saja. Tak payah banyak-banyak. Siang ke cikgu nak nulis. Baik. Beliau telah memeluk Islam sebelum hijrah dan beliau juga hadir bersama bapanya dalam perjanjian Aqabah kedua. Ketika itu beliau masih lagi kecil. Masih kecil lagi. Antara sifat beliau adalah berani, bersemangat dalam menegakkan agama Allah SWT. Telah dia didik daripada kecil. Itu tuan-tuan Allah Ta'ala, kita pun kena didik anak-anak kita daripada kecil. Daripada kecil untuk menjadi seorang yang hebat. Diceritakan bagaimana Allah Alam, Barack Obama tu katanya dulu, dia nak jadi presiden tu bukan masa dia bertanding tu, nak jadi pemimpin. Sebenarnya dia memang dia kecil, tak ada berangan nak jadi presiden. Begitu juga kalau kita tengok sejarah bagaimana Raja Al-Fatih. Raja Al-Fatih kan, setiap pagi mak dia akan dukung dia ni masa kecil menghadap ke kota Konstantinopel. Kalau salah, kalau sebut betul kan. Mana dia berkecil saja tu dan tempat kamu nanti. Mana kita kena didik anak kita daripada kecil ni. Nak jadi Perdana Menteri, kena didik sekarang. Ajar dia jadi pemimpin dan sebagainya. Mana daripada kecil. Bukannya dah besar baru nak belajar. Mana ditanam semangat tu daripada kecil lagi. Itulah kita kena didik anak kita daripada kecil. Alhamdulillah sekarang ni kita di Negeri Pahang adanya tahfiz kanak-kanak, tadika tahfiz kan, seliti tahfiz dan sebagainya. Mana itulah ciri-ciri untuk menjadi seorang yang dalam dada dia dah ada Al-Quran. Masa kecil tadi dah ada Al-Quran dalam dada. Bila dah ada Al-Quran, insya-Allah Allah SWT akan bersamanya dan memberi rahmat dan keberkatan. InsyaAllah dia akan menjadi seorang yang ini dapat dibuktikan dalam riwayat yang sahih. Beliau berkata, aku telah menyertai peperangan bersama Rasulullah sebanyak 19 kali perang. 19 kali dah dia menyertai peperangan. Tetapi aku tidak menyertai peperangan Badar dan Uhud. Kerana perang itu perang besar, kerana ayahku menegah aku daripada menyertai. Apabila ayahku terbunuh di dalam peperangan, sejak daripada itu aku tidak pernah ketinggalan daripada menyertai Rasulullah dalam mana-mana. Jadi Jabir bin Abdullah pernah melawat ke Mesir dan ke Syam. Disebabkan itu ramai orang telah menimba ilmu daripadanya ketika mereka bertemu dengannya. Beliau juga mempunyai halaqah ilmu dan kelas pengajian di dalam Masjid An-Nabawi. Di Masjid Nabawi dia ada halaqah-halaqah, tiang-tiang dia. Mana setiap tiang tu ada guru dia. Begitu juga dengan Masjid Azhar. Kalau ada tahu pernah pergi Masjid Azhar di Mesir, setiap tiang tu ada guru dia. Di kat belakang tu dia ada buat meja. Siapa nak belajar tauhid ni tempat dia. Siapa nak belajar fiqh di sini. Tasawuf dan sebagainya semua ada. Pilih dia, percuma saja. Kan? Jadi halaqah-halaqah. Kan? Maknanya dia ada halaqah dia sendiri. Beliau pernah juga mempunyai halaqah ilmu dan kelas pengajian. Di samping itu beliau merupakan antara sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Jadi antara kisah yang masyhur ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang menggali parit di dalam peperangan Khandaq, yang mana kita tahu bahawa idea untuk menggali parit ini siapa dia? Salman Al-Farisi. Masa itu dia muda. Mana dia yang bagi idea macam mana nak menyelamatkan kota Madinah. Jadi sebelum tu tak pernah buat. Dah lah buat gali parit ni bukannya masa boleh makan, masa puasa. Macam kita dah masuk dah Syaban ni, 1 Syaban, sebulan lagi insya-Allah kita wabalina Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Mana bulan puasa ni bukannya
nak berehat-rehat je macam kita. Macam kita kalau orang kerja balik awal setengah jam, balik awal kan, maknanya rehat lah tu kan. Tapi masa zaman Nabi SAW dulu garis parit, garis parit dan beberapa perangan berlaku ketika Ramadan. Jabir telah melihat bahawa Nabi SAW dalam kelaparan. Apabila keadaan begitu, Jabir memberitahu isterinya untuk menyediakan sedikit makanan untuk Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW telah mengajak semua sahabat ketika itu untuk makan, walaupun makanan yang disediakan hanya sedikit. Itu barakah Nabi SAW. Sekarang ni ada nasyid, nasyid apa yang dia? Dia buat berlaku macam tu, iklan. Bagaimana susu. Seorang ni dia lapar, dia nak susu. Jadi dia panggil sahabat-sahabat dia minum satu gelas tu, berkongsi. Dia ni orang yang kelas. Mana kata kalau ikut kita memang tak ada harapan lah, kan. Ramai orang minum satu gelas, kan. Rupanya minum sampai ketika tak habis lagi. Begitu juga syafaat Nabi SAW. Bagaimana Nabi yang jaga makanan tu. Mana Nabi yang bagi. Maknanya bila kau tak habis. Itu syafaat Rasulullah SAW. Walaupun makanan itu sedikit. Daripada kisah ini ia menunjukkan bahawa akan mukjizat Rasulullah SAW apabila makanan yang sedikit cukup dimakan oleh bilangan yang besar. Tapi kalau kita kadang buat kenduri, kita kena tengok dulu, jemput dulu berapa orang kan. Anggaran. Takut kalau buat kenduri ni kalau cukup makanan besar. Kan? Tapi kita bajet kan. Atau jemput 500 orang, pinggan tu pun memang 500 je. Maksudnya kalau habis pinggan tu kira habis lah. Kan? Kalau orang catering, dia dah suka dah. Cara apa banyak tu. Mana kalau habis tu habis lah. Mana betul lah 500. Tapi kadang-kadang orang dia buat lebih sikit, cover. Betul lah makanan ni kalau kita tempah 50, kalau memang 50 je memang selalu tak cukup. Kan? Biasanya orang akan lebihkan. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW, iaitu sebanyak 1,540. Masya Allah, kan? Dia meriwayatkan hadis. Ini salah satu hadis dia. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu telah meriwayatkan daripada Abu Bakar, Umar, Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib, Abu Ubadah, Muaz dan juga ramai sahabat-sahabat yang lain. Khalid bin Al-Walid dan juga Abu Hurairah. Manakala yang meriwayatkan daripada ini ramai. Antaranya ialah Sa'ad bin Musayyib. Ini nama-nama sahabat yang hebat-hebat. Abu Salamah, Muhammad Al-Baqir, Atha, Amr bin Dinar, Mujahid, Abu Zubair, Sya'bi dan juga ramai. Jadi sanad yang terkenal dan paling sahih daripada ini adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Makkah melalui jalur Sufyan bin Uyainah, daripada Ammar bin Dinar, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu. Jadi Jabir bin Abdullah telah meninggal dunia di Madinah pada tahun 77 Hijrah. Yang mana ketika itu beliau berusia 94 tahun. 4 tahun. Kan, pada akhir riwayat hayatnya, Jabir bin Abdullah telah buta dan jenazahnya telah disolatkan oleh Abban bin Uthman, iaitu ketua di Madinah pada waktu itu. Tambahan pula beliau merupakan sahabat yang terakhir wafat dalam kalangan ahli yang menyertai perjalanan Aqabah dari Madinah. Dia sahabat yang terakhir, dan dia merupakan seorang yang menghafal hadis 1540. Kalau hadis 40 ni pun kadang-kadang kita pun tak terhafal. Saya pun kadang tak hafal semua. Tapi sebenarnya kita kena hafal hadis. Pokoknya 40 hadis. Kan? Itu di sebenarnya gelaran Al-Hafiz ni, sebenarnya kalau kita ikut dia punya sepatutnya gelaran ni diberikan kepada orang yang menghafal hadis 1,000, 2,000. Itu Al-Hafiz dia panggil. Tapi bagi kita Al-Hafiz ni yang menghafal Quran. Tak apalah istilah tu kan, boleh pakai. Tapi sebenarnya
gelaran Al-Hafiz ni bagi orang yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah keistimewaan hadis ini? Iaitu hadis ini amat perlu difahami untuk menggambarkan asas agama Islam dan perlu dilakukan. Jadi Al-Jundi berkata hadis ini mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Walaupun hadis dia agak pendek, tetapi makam dia, sebab hadis ni dia ada juga makam-makam dia, hadis. Jadi putaran Islam berlega di atas vaksinnya kerana semua pengertian Islam terkumpul di dalamnya. Ini disebabkan semua tindakan dan tingkah laku manusia adalah lahir daripada hati atau anggota tubuh badan. Jadi tindakan dan tingkah laku yang lahir daripada keduanya pula akan diizinkan oleh syarak, maka ia adalah halal, dan ditegah maka ia adalah. Pertamanya bagaimana kalau kita dapat ambil faedah daripada hadis ini, yang pertama sahabat yang bertanya adalah Nu'man bin Qaul yang bertanya tadi, kan? Dia cakap dia dah melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu yang wajib, kan, yang fardu. Kemudian dia dah puasa Ramadan. Kemudian dia menghalalkan yang halal. Mana-mana halal dia buat apa sajalah dari segi muamalahnya, dari segi makannya, kan, dia jaga. Zaman sekarang ni pula banyak makanan-makanan yang kadang-kadang kita ragu, kan. Dan juga makanan-makanan yang kita boykot. Halal tapi boykot. Sebab itulah salah satu cara untuk kita boykot ni. Zaman Nabi dah ada lah, kan? Walaupun kita tak mampu nak bersama-sama sahabat kita di Palestin, tapi kita buat boykot. Walaupun makanan tu halal, tapi dia menyumbang kepada Israel, kan? Seolah-olah macam kita beli peluru. Kalau kita beli makanan yang diboykot tu, seolah-olah kita beli peluru untuk membunuh saudara mara kita di Palestin. Kalau kita sanggup, buatlah, kan? Betul lah, sekali berjaya sebenarnya boykot, kan? Dan mengharamkan apa yang haram. Yang haram tu taklah ditinggalkan. Beliau menyertai peperangan Badar dan juga syahid dalam peperangan Uhud. Dan beliaulah yang berkata pada hari peperangan Uhud, aku bersumpah denganmu wahai Tuhan, segala kemuliaan tidak akan tenggelam matahari sehingga aku berjaya menjejakkan kaki ini di kehijauan syurga. Rasulullah SAW bersabda selepas kesyahidannya, Inna Nu'man zanna billah azza wa jalla khairan fawajadahu inda zanni wa laqad ra'aituhu yata'un fi khadariha ma bihi min arash. Sesungguhnya Nu'man telah bersangka baik kepada Allah azza wa jalla, maka beliau mendapati Allah melakukan terhadapnya sebagaimana sangkaan itu. Aku benar-benar melihat beliau menjejakkan kakinya di kehijauan syurga tanpa ada apa-apa. Maknanya inna Allah, sesungguhnya Allah melihat pada zanna abdi. Manakala kita bersangka baik dengan Allah SWT, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan. Tapi kalau kita waliyazubillah bersangka tidak baik dengan Allah Ta'ala, itulah yang kita akan dapat. Betul, apa sahaja yang berlaku kepada kita, kita kena husnuzan dengan Allah SWT. Allah SWT duga kita ada sebab untuk meningkatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang tak sakit, tapi Allah SWT bagi sakit. Biasanya orang sakit dia akan ingat Allah Ta'ala, kan? Bila sakit Allah, kan? Bila biasa semayang boleh duduk tahiyat akhir, kan? Boleh lipat kaki. Tapi bila kena go out, Allah, kan? Ni pula Tok Iman lama pula baca tahiyat, kan? Tahiyatul mubarak lama pula. Dia yang sakit. Go out ni memang wah ngenyam muka dah. Kan, bila nak habis. Betul lah, kadang
kita duduk tahiyat itu, alhamdulillah kita boleh duduk tahiyat. Kadang-kadang orang tak boleh duduk tahiyat. Duduk atas kursi kan. Maknanya itu sebenarnya kelebihan Allah Taala bagi. Mana kita husnuzan dengan Allah Taala. Allah bagi penyakit itu kadang-kadang untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak semestinya orang yang sihat itu tak ingat Allah Taala, tak juga. Kadang orang yang sihat pun dia ingat Allah Taala. Kan? Tapi kadang biasanya orang yang sakit ini ingat Allah Taala. Kan? Sakit gigi, tak ingat Allah Taala. Allah. Sakit kepala dan sebagainya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi apabila dia bersangka baik dengan Allah Taala dan memang dia yakin dengan Allah Taala, maka dia ditempatkan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul matlamat kita, kehidupan kita adalah mencari keridhaan Allah Taala. Bila kita redha dengan Allah Taala, Allah redha kepada kita, udkhulul jannah, kan? Akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, asas beribadah kepada Allah adalah menjaga perkara fardu. Menjaga fardu, solat 5 waktu. Dan juga termasuklah solat Jumaat. Sekarang kita banyak masjid-masjid kempen solat Jumaat, subuh macam Jumaat. Ada yang buat macam-macam program kan. Al-Sata ni kan. Dan di Johor pernah berlaku 2 kali sembahyang subuh. Tak pernah hayat lagi. Kan. 12,000 yang datang. Kan. Tapi lepas tu tak tahulah jadi tak lagi kan. Jadi dia bukan hanya bermusim, tapi dia satu permulaan. Kita boleh buat, maknanya sembahyang subuh macam Jumaat. Dan kalau boleh setiap waktu kan, setiap waktu. Bukan yang sembahyang subuh saja fardu kan. Solat lain pun sama. Kan Zuhur, Asar. Walaupun solat Jumaat tu kan, tapi kadang-kadang kita nampak sedih kadang. Ramai juga yang tidak menunaikan solat Jumaat. Walaupun seminggu sekali, ramai tuan-tuan Allah Taala. Terutama kadang-kadang orang yang duduk di bandar, yang kerja-kerja gila dan sebagainya kan. Dia tidak merasa bahawa Jumaat itu pun fardu. Itu masalah ni. Kan? Sehingga ada enactment yang boleh menangkap orang yang tak sembahyang Jumaat ni. Kan? 3 kali tak sembahyang Jumaat boleh ditangkap. Kan? Itu pun muncul tadi. Tak di tak dilawan kan. Nikmat lain dah di Kelantan kan. 16 nikmat telah gugur kan. Cerita banyak-banyak. Dia menjaga perkara fardu. Jadi fardu ni wajib kita jaga. Betullah kita kepada selaku ketua keluarga, kita kena pastikan anak-anak kita melaksanakan solat fardu, terutama solat subuh. Itu antara 6 perkara yang disebut oleh ulama, oleh Nabi SAW. 6 perkara yang sekiranya ada di rumah kita, 6 perkara antaranya tidak sembahyang, dia akan mencabut keberkatan rumah. Itulah kadang-kadang kita rumah kita ni macam tak best dia duduk kan. Balik kerja rasa serabut kan. Rupa-rupa ada kadang-kadang perkara-perkara itu. Terutamanya solat fardu. Kita kena pastikan anak kita sembahyang subuh. Pastikan anak-anak kita sembahyang zuhur dan juga sembahyang lain. Pasti kena jaga. Kan? Kalau dia tak sama tu kita serahlah kepada cikgu, ustazah kan. Tapi kalau kat rumah kita kena pastikan. Kena kejut juga kan sampai bangun. Mana kalau tak bangun juga kena usahakan bagaimana untuk supaya tunaikan solat-solat fardu. Lebih-lebih sekarang ni subuh dah lambat kan. Tapi kalau lambat subuh, kau lambat bangun juga. Kan? Dulu subuh 5.30 kita boleh bangun. Kan? Boleh bangun awal. Pukul 5 boleh bangun. Tapi sekarang subuh kau lewat, rupanya lewat juga bangun. Kan? Benar kata Allah Taala. Jadi sesiapa ada meninggalkan perkara yang haram, al-haramu bayyin wal halalu bayyin. Dalam hadis yang disebut dah, mana perkara yang halal tu dah jelas dan perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma mutasyabihat. Antara kedua tu adalah mutasyabih, perkara yang syubhat, iaitu yang kita kena tinggalkan. Baik. Dan siapa yang melakukan demikian, maka ia akan mencapai kejayaan cemerlang. Mana kalau dapat kita jaga solat fardu, kemudiannya kita menjaga perkara yang halal, tak kira dari segi kehidupan, muamalatnya, kewangannya,
di segi makanannya dan sebagainya, pakaiannya, semuanya halal. Kita jaga. Betul, saya ingat dulu almarhum Tuan Guru Haruddin. Dia kata uh, dekat rumah dia, ayah dia, ayah dia Tuan Guru juga, akan pastikan tak ada satu perkara haram pun yang dia bawa balik, yang ada dekat rumah dia. Satu perkara haram pun tak boleh, tak ada. Maknanya dia jaga sungguh-sungguh. Betul lah kita tengok segi adik-adik dia, Tuan Guru Haruddin, Tuan Guru Hasanuddin dan sebagainya. Ramai anak-anak dia, adik-adik dia menjadi orang yang tinggi ilmu dan orang yang hebat-hebat. Dia menjaga. Tak ada perkara haram dalam rumah dia. Kan? Maknanya kalau kita dah jaga benda haram dan benda halal semestinya kita jaga, itu saja sebenarnya sudah cukup untuk kita dapat rahmat daripada Allah SWT. Dan Al-Wafi menyebut sesungguhnya Muslim yang benar-benar mengharapkan kejayaan dan hatinya sentiasa tamatkan darjat yang tinggi di sisi Allah, tidak akan meninggalkan perkara yang sunat dan tidak sekali menghampiri perkara-perkara makruh. Kalau makruh pun kalau boleh kita jauhi makruh. Kan? Dan perkara-perkara yang sunat ini elok kita amalkan. Banyak perkara-perkara sunat. Cuma kadang-kadang kita pula tak mampu nak buat. Kalau kita dapat tunaikan perkara-perkara sunat, alhamdulillah. Bagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, sekiranya kita dapat menjaga solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, ada yang riwayat kata 2, dan juga zuhur 4 rakaat selepas zuhur, kan? 4 sebelum, 4 selepas. Disebutkan dalam hadis, maka Allah SWT mengharamkan neraka bagi. Itu sebenarnya sunat aja, kan? Tapi senang ke susah nak buat tu? Susah, kan? Betul lah, ganjaran dia besar, kan? Ganjaran dia besar. Memang kita rasa 4 rakaat dia sebelum zuhur, tapi berapa ramai yang mampu buat? Saya sendiri pun kadang tak dapat kan nak tunai, kan? 4 rakaat sebelum. Maknanya kita orang bekerja lah. Kalau yang dah pencen lagi lah. Patutnya ada masa yang lebih sesuai. Datang awal ke masjid dan sebagainya, kan? Sebab ada diceritakan bagaimana cerita lah orang yang pencen. Saya juga tengok dalam sebuah hadis, ada cerita seorang ustaz, dia kata apabila ada seorang tu dia pencen dari bekerja lah, paling awal 56 buat pencen, sekarang ni banyak 60. Betul kerja nak tambah lagi, tak tahu nak berapa lah. Maknanya bila dia pencen, dia akan pastikan dia membaca Al-Quran sebanyak, betul ada berapa lah, 10 jam satu hari. Mana dia pencen tu memang tak ada benda kerja lah. Biasa kadang orang pencen lah, kan? Tak terikat dengan waktu kerja dan sebagainya, tapi dia pastikan dia akan membaca Al-Quran 10 jam satu hari. Maksudnya lepas subuh tu dia tak ke mana dah. Dengan teh pun, dengan teh, lepas tu dia baca Quran sampai tengah hari, kan? Lepas tu sambung lagi lepas zuhur, sambung lepas asar. Maknanya dia tak kisahlah kehidupan lain. Dia akan pastikan baca Quran dan alhamdulillah dia boleh ngapal Quran masa pencen, kan? Jadi sebagai pengajaran kepada saya sendiri juga dan tuan-tuan lah, maknanya adakah kita pencen kita boleh buat macam tu? Kadang-kadang kita buat alasan masa kerja tak dan. Nak sembahyang sunat pun kadang tak dan, kan? Sibuk dengan kerja dan sebagainya, kan? Baca Quran pun kadang tak dan. Bukan nak hafal, nak baca Quran pun kadang tak dan, kan? Tak sempat. Lepas subuh tu nak baca Yasin tak sempat. Sebab sekarang ni subuh lambat. Itu alasan lah, kan? Maknanya baca Yasin ni pun kadang-kadang tak lama, 30 minit, kan? Paling cepat pun 20 minit. Tak dan. Dia bila dah masuk kerja, buka laptop dan sebagainya, memang tak cara dah baca Quran. Lepas tu zuhur pun gitu juga. Lepas zuhur nak cara lagi makan dan sebagainya. Sampailah balik kerja malam, letih pula, kan? Lagi masjid. Rupa-rupa sehari tu tak baca Quran. Punya sibuk kita, kan? Jadi kita pun berangan lah. Tak apalah, pencen nanti kita nak baca Quran. Berangan saja. Tapi pencen tak jadi juga. Maknanya itulah kadang-kadang cabaran kita
nak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tapi bila kita bersungguh-sungguh, kita berazam, maknanya zon kita kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya insya-Allah. Dan Al-Wafi juga menyebut siapa yang beriktikad bahawa dia boleh membuat hukum syarak berlawanan dengan apa yang disyariatkan Allah serta apa yang dinyatakan oleh Rasul, dan dia membuat hukum syarak yang berdasarkan hawa nafsu tanpa beriltizam dengan kaedah perundangan Islam, maka dia sesungguhnya telah berkeluar daripada agama Islam dan Allah serta Rasulnya berlepas diri daripada. Maknanya yang beriktikad bahawa dia boleh buat hukum syarak, dan hukum syarak ni Allah SWT telah tetapkan. Dan ulama-ulama dulu juga telah gariskan bagaimana panduan untuk kita melaksanakan hukum-hukum syarak. Imam Ahmad, empat mazhab imam kan. Tapi ada orang kata kita tak payah mazhab lah kan. Tak payah mazhab-mazhab lah, ikut mazhab sendiri kan. Dan sebenarnya kita tahu bahawa ulama-ulama dulu begitu hebat kan. Sampai sekarang kita masih lagi kita mengikut mazhab-mazhab dalam Islam. Tapi kalau ada orang yang kata dia tidak ikut mazhab, maknanya dia lebih hebat daripada iman orang-orang dulu. Adakah dia hebat begitu? Sebenarnya tidak kan. Kalau kita tengok imam-imam dahulu, bagaimana dia dekat dengan Allah SWT kan? Nak dia, kalau dia nak jawab soalan tu kena sembahyang sunat dulu. Nak jawab satu soalan kan? Kadang kita orang tanya terus jawab, macam hebat kan. Kadang kita mengaji satu kitab je kan, tapi rasa dah hebat. Itu kadang-kadang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kemudian yang kelimanya, seorang Muslim hendaklah bertanya kepada mereka yang berilmu tentang syariat Islam dan kewajipan Muslim serta apa yang halal baginya dan apa yang haram. Jika dia jahil terhadap perkara tersebut, supaya kehidupannya berjalan atas petunjuk Allah dan jiwanya menjadi tenang terhadap kesejahteraan amalan. Manakala kita dapat menjaga tadi halal, perkara-perkara yang halal, insya-Allah kita akan mendapat ketenangan hati, ketenangan jiwa. Sebab ketenangan hati dan jiwa juga bukannya kita boleh cari, boleh kita dapat, boleh beli dan sebagainya. Tapi dia kena adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita menjaga hak-hak Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan datang ketenangan, barakah dalam rumah kubur. Antaranya dekat rumah kita lah kan. Mana kalau kita tengok rumah kita tu tenang je, baik je kan, insya-Allah maknanya kita menjaga apa yang Allah Ta'ala suruh. Tapi kalau kita balik rumah dengan keadaan yang saya balik rumah rasa tak sedap, tak best kan, tak jadi syurgaku, rumahku syurgaku, dia tak jadi gitu. Mana ada something wrong, ada sesuatu yang tak kena dekat rumah kita. Mana kalau kita balik rumah tu seronok je, insya-Allah mana di rumah tu ada keberkatan. Tapi kalau kita balik tengok serabut saja, tengok rumah serabut, tengok anak serabut, kemungkinan ada perkara yang tidak kena. Kita kena check and kita tengok, kena tengok apa sebenarnya punca. Kadang-kadang punca-punca itu sebab tadilah antaranya tidak menjaga solat. Solat tu paling penting. Itulah kita kena nasihat anak kita, nak pergi mana pergilah. Tetapi dua perkara ni jangan tinggal. Yang pertama ni sembahyang, yang keduanya baca Al-Quran. InsyaAllah kalau dia amalkan dua perkara ni, pergilah mana-mana saja, insyaAllah dia akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keenamnya, mengharamkan yang haram dan juga menghalalkan yang halal antara perkara yang penting. Janganlah kita memudah-mudahkan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sekarang ni kalau makanan kita tengoklah ada label halal ke tidak. Mana kalau ada label halal tu insya-Allah lah halal. Tapi kalau tak ada tu kita jangan beli, kita jangan ambil. Sebab sekarang ni macam-macam orang-orang kafir dia mengelirukan orang Islam. Kadang nama mi Al-Rahmah, rahmat. Tapi bila tengok made in
Cina. Kan? Banyak kadang makanan-makanan yang orang orang Melayu suka makan. Kita tengok cok dia macam nama Melayu. Kamar masjid lagi. Kadang-kadang kita tertipu. Tipah tertipu. Kena tipu juga. Kita tengok nama macam Melayu. Kan? Paunya kan dan sebagainya. Tiba tengok-tengok. Rupanya hilang tu. Yang nama Melayu tu hanya driver je. Dia ambil nama driver. Driver je Melayu. Hilangnya Cina. Jadi bukan masuk Cina semua tak. Cina ada Cina Muslim kan. Namanya Cina yang kapiak ni lah kan. Yang mengelirukan. Betul kita tengok cek betul-betul. Logo halal tu pula halal tu ada yang betul ke tidak. Kadang dia buat cak halal tapi lepas tu campur pula dengan makanan yang halal kan. Contoh macam air arak dan sebagainya. Ada setengah kedai dia campur satu peti. Kan. Kalau harga pun kadang murah pula. Lepas tu dia dekat-dekat dengan air minuman biasa, air perasa dan sebagainya. Kadang-kadang kita boleh terkeliru kan. Jadi kita kena pastikan supaya perkara-perkara itu dapat kita jaga kan. Sebab bila dah masuk perkara makanan haram dalam badan kita, perut kita, maka al-naru aula disebut dalam Quran dan juga hadis. Mana kalau perkara benda yang haram masuk dalam perut itu, neraka lah yang akan membakar ini. Betul lah, begitu penting kita menjaga perkara-perkara, terutamanya lebih-lebih lagi makanan. Dan ketujuhnya, Imam An-Nawawi menyebut hadis ini berkenaan dengan mengharamkan yang haram dengan maksud hendaklah menjauhnya. Mana perkara yang haram tu fatwa kata dah haram dah. Jadi jangan kita ambil. Mak cakaplah macam rokok ke. Rokok. Fatwa lagi nganu dan faham. Dah comfort, dah jelas kan. Haram ke halal? Maknanya kalau kita buat juga maknanya kita tidak mengikut apa yang telah digariskan. Maknanya dah kata haram lah. Tapi buat alasan lah macam mana tak boleh tinggal sebagainya kita ikhtiar. Sekarang ni banyak ada ubat-ubat yang boleh membantu untuk orang yang menghilangkan ketagih rokok. Tanya doktor macam mana nak hilangkan ketagih rokok ni kan. Dan sekarang pula dia ada satu dia macam satu dia benda tu wangi apa satu. Sekarang ni banyak-banyak budak-budak sekolah pun dia terkena. Dia bila hisap tu dia akan menjadi ketagih. Dia akan jadi ketagih dan dia akan mengambil vape. Dia tahu vape zaman canggih sekarang kan. Maknanya bila tersidu tu pun dia akan jadi satu ketagih. Maknanya itu cara paling orang-orang kafir ni bagaimana dia nak menjerumuskan orang Islam ni kepada tadilah perkara-perkara ni. Mana bila dah ketagih tu susah nak tangkap, nak hingga dan sebagainya. Kena berubat dan sebagainya. Tapi itulah mana dah perkara tu jelas haram, kalau bolehnya kita tinggalkan. Kita jauhi perkara tersebut supaya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahawa insya-Allah bila kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang telah jelas keharamannya, insya-Allah kita akan dapat pahala. Kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa yang terakhir walaupun agak ada sikit lagi tapi masa kita dah siang. Jadi saya ambil sedikitlah apakah hadis ini bagaimana kita nak terapkan dalam kehidupan kita. Sesiapa yang melihara kewajipan melaksanakan tepat pada waktunya, sembahyang 5 waktu, tanpa sedikit pun menambah atau menguranginya, dia adalah orang yang beruntung dan berjaya. Sesiapa yang menunaikan kewajipan lalu mengiringi dengan amalan sunat, maka itulah orang yang beruntung. Walaupun begitu, seperti kata Al-Hafiz bin Hajar, ulama kami berpendapat kalaulah semua penduduk sebuah tempat bersepakat meninggalkan satu sunnah, maka layak diperangi.
sehingga mereka melakukan semula amalan tersebut. Dan keduanya dalam kehidupan ini amat perlu kita sentiasa menjadi hidup kita berguna kepada agama, negara dan diri sendiri. Ini dapat memahat sejarah yang baik. Ini kerana kita akan dinilai oleh generasi yang akan. Laju sikit. Orang yang berilmu mesti meraihkan perbezaan kedudukan manusia. Maka dia tidak boleh memaksa manusia berada pada kedudukan yang sama dan mengabaikan sebahagian yang lain. Sebaliknya dia hendaklah membimbing berdasarkan tahap orang yang bertanya. Dengan demikian Rasulullah SAW tidak membebankan dan memaksanya melakukan perkara sunat, bahkan berasa cukup dengan perkara wajib, kerana itulah tahap diri. Mana amalan-amalan ni mana kalau kita dah jaga yang wajib, sunat tu ikut kemampuan. Ikut kemampuan kita. Maknanya tapi biarlah kita ada pertambahan. Mana tahun lepas kita kurang buat amalan sunat, tahun ni kita cuba azam baru kan. Nak masuk Ramadan ni kan. Tahun ni sembahyang witir kan. Mengapa bulan Ramadan kita boleh buat sembahyang witir, tetapi selain daripada Ramadan susah untuk kita melaksanakan solat witir. Sedangkan Nabi SAW tidak tinggal solat witir, walaupun satu rakaat. Tetapi itulah mana kita boleh berazam nak masuk Ramadan nanti, habis je tarawih tu kita teruskan dengan solat witir sehinggalah kita bertemu Ramadan yang akan datang. Maknanya mengikut tahap kita, tapi biarlah tahap tu sentiasa bertambah. Dan yang terakhirnya, semoga Allah kurniakan petunjuk dan hidayahnya untuk menjunjung segala titah perintahnya, sama ada yang wajib maupun yang sunat, dan juga menjauhkan diri kita daripada larangannya. Amin. Karena kita minta, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita ini diberi kerahmatan, kemuliaan Allah Ta'ala untuk menjaga perintah Allah SWT. Di mana khatib tiap minggu pesan ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mana kita mengajak kepada kebaikan, meninggalkan perkara yang dilarang. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dan kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Apa yang baik itu semestinya daripada Allah Ta'ala, Quran Mahdi dan berkenaan dan kesilapan saya sendiri. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'al marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahduda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi alamin. Pada semua baca yang sedih menunggu hingga ke akhirnya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.